ucapan, syarahan. Baik. Saya suka melayangkan semula. Kita lihat semula kat situ. Kita ambil sikit-sikit semula supaya kamu tidak rasa terlalu berat ya. Perkara mudah tentang menulis karangan. Baik, kita lihat semula ya. Yang ini kamu boleh tengok dalam EDU Web TV ya. Baik, kertas 2 karangan jenis ucapan, ceramah dan syarahan. Untuk makluman awak ya, bahasa Melayu kertas 2, kamu ada 4 kertas peperiksaan berbeza dengan PT3 ya. Kamu ada 4 kertas 1 ya, karangan. Kalau tengok sini kertas 2 karangan, dia dah ubah ya. Jadi kalau sebelum ni kertas 1 ialah karangan. Baik. Kamu ada 4. Dan sebelum ni kita ada karangan, kita ada pemahaman. Dalam pemahaman kita ada teks komsas, kita ada rumusan, kita ada tata bahasa. Kemudian PM kertas 3 kita ada ujian mendengar, ujian lisan, ujian bertutur. Kemudian kertas 4 ialah awak kena mendengar dan bertutur. Maksudnya ada 3 dan 4 tu ada kaitan. Satu itu ialah ujian lisan ataupun bertutur, satu lagi mendengar dan menulis jawapan. Ini sama seperti yang telah kamu alami ketika kamu tingkat 1, 2. Tinggal kamu tak sempat buat pada ujian PT3. Kita lihat semula ya. Saya akan potong-potong sedikit-sedikit ya. Kita tengok Salam sejahtera. Karangan jenis syarahan, ucapan, ceramah adalah salah satu jenis karangan yang mungkin akan keluar dalam bahagian B kertas 1 Bahasa Malaysia, iaitu karangan umum, dan markah yang diperuntukkan adalah kertas 1 ya. Kita betulkan tadi bukan kertas 2, kertas 1. Kertas 1 100 markah. Ya, kertas 1. Bermakna dalam kertas 1 ada bahagian A dan ada bahagian B. Bahagian A karangan tidak lebih 250 patah perkataan. Mana karangan bahagian B ada 4 soalan, pilih 1. Dan markahnya ialah kat situ ya. Kalau sebelum ni 100, dia dah berubah menjadi 70 ya. Apa kita tengok semula. Sebanyak 100 markah. Memang banyak. Kalau anda hendak skor markah yang tinggi bahagian ini, anda perlu tahu strategi ucapan. Ucapan ialah pengucapan yang disampaikan. Saya harap kamu catat kat sini ya. Apa itu ucapan? Ya, ucapan disampaikan dalam majlis tertentu seperti hari ucapan, majlis perpisahan, majlis meraihkan seseorang atau menyangki hari-hari tertentu. Sudah ya. Kita ke bahagian seterusnya. Dalam majlis tertentu, hari tertentu, iaitu bersejarah. Syarahan pula ialah satu pengucapan yang serius. Biasanya syarahan disampaikan dengan... Baik, ini pula syarahan. Tadi ucapan, ini syarahan. Dalam bentuk pertandingan. Ucapan tidak ada pertandingan Ucapan dalam majlis. Syarahan dalam pertandingan. Belum bagi masa pidato. Forum. Dan tujuan memberikan ilmu pengetahuan yang mendalam, sama ada secara umum atau dalam bentuk pertandingan. Ceramah pula ialah satu bentuk pengucapan yang disampaikan dalam situasi rasmi oleh jemputan tertentu yang berwibawa. Seperti juga karangan yang lain, karangan jenis syarahan, ucapan, ceramah perlu ada pendahuluan, isi-isi dan penutup. Tetapi ada format yang perlu diikuti. 3 perkara, ingat, pendahuluan, isi-isi, penutup. Mari kita tengok format karangan jenis syarahan, ucapan dan ceramah. Format syarahan, ucapan, ceramah. 1. Pendahuluan dimulakan dengan ucap hormat. 2.
Isi-isi ucapan berserta huraian dan contoh. 3. Ucapan kata-kata pujian, kata-kata pengharapan seperti tuan-tuan sekalian, hadirin yang dihormati, rakan-rakan yang dikasihi dan sebagainya yang perlu diselang-selikan dengan isi karangan. 4. Penutup, memasukkan kata-kata yang menandakan ucapan syarahan. Baik. Saya harap kamu dapat catat ini ya, empat perkara. Format. Ada ucap, format, isi, ada uraian dan contoh, kata-kata pujian, kemudian penutup. Kalau ingat tadi, dia berakhir dengan pantun. Dan atas ceramah akan berakhir. Format ketiga-tiga karangan ini adalah sama, cuma gaya penyampaiannya sahaja berlainan. Ketiga-tiga karangan ini memerlukan ciri-ciri seperti A. Kata ucap hormat, B. Penerangan, C. Penjelasan, D. Pujian dan sanjungan, E. Boleh disampaikan dalam bentuk kiasan, peribahasa, jenaka, ucapan atau ceramah. Untuk lebih faham, mari kita ke segmen latihan. Hari ini kita fokus kepada karangan jenis ucapan. Anda mendapat keputusan cemerlang dalam peperiksaan SPM dan seterusnya menjadi pelajar terbaik sekolah. Sehubungan itu, anda diminta oleh pihak sekolah untuk memberikan ucapan di hadapan semua pelajar. Dalam ucapan tersebut, anda diminta untuk menceritakan resepi kejayaan anda. Tulis teks ucapan anda selengkapnya. Baik. Untuk mudah dijawab, senang saja. Latihan contoh yang diberi ini, awak diminta menulis. Boleh? Boleh juga. Saya bagi mudah saja. Awak tengok pada latihan ini. Jadi kalau kamu nak tokok tambah, kamu carilah bahan bacaan tambahan kamu. Tapi saya dah bagi kat sini ya. Anda mendapat keputusan cemerlang dalam peperiksaan SPM dan seterusnya menjadi pelajar terbaik sekolah. Sehubungan itu, anda diminta oleh pihak sekolah untuk menyampaikan ucapan di hadapan semua pelajar. Ucapan tersebut anda diminta menceritakan resepi kejayaan anda. Baik. Saya rasa ini yang paling mudah sebab berkaitan dengan diri awak juga. Baik, saya hantar dalam Telegram kamu supaya kamu boleh catat terus. Baik, kita tengok. Sebelum menulis karangan tu, kenal pasti TKF-nya terlebih dahulu. Okey. Jangan... Apa itu TKF? Tugasan ataupun tema, kata kunci, format. Ingat tiga perkara itu. Format tu ada karangan ini adalah karangan berformat. Ya. Baik, saya hantar dalam soal arahan itu pada grup kamu ya dalam Telegram. Dalam part STEM 3 saya dah hantar, sekarang saya dalam part SK 4. Jadi saya harap kamu dapat catat kat sini ya, sebab banyak contohnya dalam sini. Tetapi kalau kamu dapat contoh yang lain, lagi hebat ya. Terus menulis. Pastikan anda buat rangka karangan dahulu. Berpandukan rangka karangan mudah untuk kita kembangkan isi. Mari kita tengok rangka karangan yang disyadangkan. Pendahuluan. Ucapan alu-aluan kepada para hadirin yang hadir dalam majlis tersebut. Cadangan isi. 1. Kejayaan yang diperoleh bukanlah atas usaha peribadi semata-mata, tetapi dengan bimbingan guru-guru yang berwibawa. 2. Menasihati adik-adik atau pelajar yang bakal menempuhi pelbagai peringkat peperiksaan agar jangan sesekali membelakangi tunjuk ajar guru. 3. Sentiasa mengulang kaji pelajaran secara konsisten, bukannya pada saat-saat akhir. 4. Menghargai jasa insan paling berharga iaitu kedua-dua ibu bapa yang telah banyak berkorban dan memberikan sokongan sehingga berjaya. 5.
memaklumkan hasrat untuk melanjutkan pelajaran dalam bidang kejuruteraan kimia di Universiti Teknologi Petronas. Penutup, menyeru adik-adik sekalian untuk terus mengekalkan keunggulan sekolah dalam bidang akademik maupun kokurikulum. Pendahuluan sesebuah karangan jenis ucapan, syarahan, ceramah mesti didahulukan dengan ucapan hormat. Mari kita tengok contoh pendahuluan yang baik. Pendahuluan. Ucap alu-aluan kepada para hadirin yang hadir dalam majlis tersebut. Terima kasih saudara pengerusi majlis. Yang berusaha Tuan Haji Muhammad Nor bin Dahlan, Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Bukit Raja Kelang. Yang dihormati Puan Umairah binti Muhammad Kamil, Penolong Kanan Akademik. Encik P. Balasundram, Penolong Kanan Hal Ehwal Murid. Puan Lee Lai Ling, Penyelia Petang. Ketua Bidang, guru-guru, barisan pengawas dan rakan pelajar yang dikasihi sekalian. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam keilmuan. Saya ingin merakamkan jutaan terima kasih kerana sudi menyemput dan memberi peluang kepada saya untuk menyampaikan sepatah dua kata dalam majlis pada pagi ini. Semasa menulis pendahuluan, kalangan jenis ucapan pastikan panggilan hormat yang tepat untuk tetamu-tetamu penting. Sekarang bolehlah kita ke perenggan isi. Setiap isi mesti disertakan dengan huraian dan contoh yang lengkap. Ucapan kata-kata pujian atau kata-kata pengharapan seperti tuan-tuan sekalian, hadirin yang dihormati, rakan-rakan yang dikasihi dan sebagainya perlu diselang-selikan dengan isi karangan. Kita tengok perenggan isi pertama. Isi 1. Kejayaan yang diperoleh bukanlah atas usaha peribadi semata-mata, tetapi dengan bimbingan guru-guru yang berwibawa. Hadirin sekalian, kejayaan saya pada hari ini bukanlah atas usaha saya semata-mata. Saya memperoleh kejayaan ini adalah atas bimbingan daripada guru-guru yang berwibawa di sekolah ini. Tanpa bimbingan daripada tokoh-tokoh tersebut, saya pasti tidak dapat berdiri di atas pentas untuk menyampaikan ucapan ini. Saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada guru-guru yang telah banyak memberi tunjuk ajar serta mendidik saya dengan sempurna selama ini. Jika mereka tidak menyuntik semangat kepada saya untuk mengulang kaji pelajaran dengan tekun, saya pasti akan menghadapi kesukaran untuk memperoleh pangkat A tambah dalam 10 mata pelajaran dalam peperiksaan SPM yang lalu. Dahulukan setiap perenggan isi dengan ucapan kata-kata pujian atau kata penghadapan. Setiap fakta atau isi perlu disertakan dengan huraian dan contoh yang matang dan relevan. Salah satu ciri karangan yang cemerlang ialah dengan menyelitkan frasa menarik. Jadi, jangan lupa gunakan frasa menarik untuk mendapatkan markah yang baik. Kita ke perenggan isi kedua. Isi 2. Menasihati adik-adik atau pelajar yang bakal menempuh pelbagai peringkat peperiksaan agar jangan sesekali membelakangi tunjuk ajar guru. Jangan lupa SHC. Saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk menasihati adik-adik yang bakal menempuh pelbagai peringkat peperiksaan agar jangan sesekali membelakangi atau tidak mendengar nasihat dan tunjuk ajar guru. Jika kita tidak mengendahkan nasihat yang diberikan oleh seseorang guru, maka kita pasti akan menghadapi kesukaran untuk berjaya dalam peperiksaan kerana tidak mendapat keberkatan ilmu daripada guru tersebut. Ingatlah sahabat-sahabat, guru adalah umpama lilin yang sanggup berkorban demi kejayaan anak didiknya. Oleh itu, sebagai pelajar, sayugialah kita berasa insaf apabila mengenang pengorbanan guru dalam mendidik kita. Guru ialah insan mulia yang diciptakan oleh Tuhan untuk memberi keamanan kepada sarwa jagat ini. Memang terbaik. Setiap fakta mesti mempunyai huraian dan contoh. Kemukakan isi yang matang dan menarik. Sertakan juga frasa menarik dan kosakata meluas, barulah cemerlang. Kita ke perenggan isi ke-3. Isi 3. Sentiasa mengulang kaji pelajaran secara konsisten, bukannya pada saat-saat akhir. Kata pengharapan boleh diselang-selikan dalam beberapa perenggan mengikut kesesuaian. Rakan-rakan yang dikasihi, di samping mendengar nasihat guru, kita hendaklah sentiasa mengulang kaji pelajaran. Cita-cita tanpa usaha hanyalah diibaratkan sebagai angan-angan. Saya percaya kebanyakan daripada kita gemar mengulang kaji pelajaran pada saat-saat akhir. Sesetengah pelajar beranggapan cara tersebut lebih
lebih berkesan. Namun, ahli psikologi pendidikan menyanggah pendapat tersebut. Sebaliknya, mereka berpendapat secara sedemikian bukan sahaja memberi tekanan kepada pelajar, bahkan mereka akan mudah melupakan apa-apa yang telah dipelajari. Hal ini kerana dalam keadaan tertekan, otak manusia tidak dapat berfungsi secara optimum. Oleh itu, jika kita sentiasa mengulang kaji pelajaran secara konsisten dari peringkat awal lagi, saya yakin kita tidak akan menghadapi masalah-masalah seperti yang dinyatakan tadi. Sekarang, mari kita lihat perenggan isi ke-4. Isi 4. Menghargai jasa insan yang paling berharga, iaitu kedua-dua ibu bapa yang telah banyak berkorban dan memberikan sokongan sehingga berjaya. Saya difahamkan, pada hari ini saya diminta untuk menceritakan resepi kejayaan saya. Sebenarnya dalam hal ini saya bersyukur kerana saya mempunyai dua orang insan yang telah banyak berkorban demi masa depan saya. Insan paling berharga yang saya maksudkan ialah kedua-dua ibu bapa saya. Demi membalas jasa dan pengorbanan mereka telah membakar semangat juang saya untuk terus belajar dengan tekun dan gigih. Saya juga membuat jadual waktu belajar agar saya dapat menguruskan masa dengan baik. Bak kata orang, masa itu emas. Sementelahan, jika terdapat banyak masa terluang, saya akan mengulang kaji pelajaran ataupun membaca buku-buku berbentuk fiksyen agar dapat mengasah minda saya berfikir secara kreatif dan inovatif. Baiklah, kita ke perenggan isi terakhir. Isi 5. Memaklumkan hasrat untuk melanjutkan pelajaran dalam bidang kejuruteraan kimia di Universiti Teknologi Petronas. Adik-adik yang dikasihi sekalian, ada pelajar yang bertanyakan hala tuju saya selepas ini. Sebenarnya saya berhasrat untuk melanjutkan pelajaran dalam bidang kejuruteraan kimia di Universiti Teknologi Petronas jika diberikan peluang. Mungkin terdapat setengah pelajar berasa hairan dengan hasrat saya untuk melanjutkan pelajaran di universiti tempatan. Sedangkan saya layak untuk memohon beasiswa belajar di luar negara. Namun begitu, saya yakin universiti tempatan mampu untuk melahirkan siswazah yang berkualiti. Sehubungan itu, saya dapat menjimatkan wang dan mengurangkan kos pembelanjaan. Saya juga mempunyai iltizam yang tinggi untuk membantu anak bangsa kita untuk maju ke peringkat yang lebih tinggi apabila sudah berjaya nanti. Seperti biasa, kalau hendak dapat markah cemerlang, setiap fakta mesti disertakan dengan huraian dan contoh. Gunakan juga penanda wacana yang sesuai dan kosakata yang meluas. Akhir sekali, bolehlah kita buat penutup ucapan. Penutup, menyeru adik-adik sekalian untuk terus mengekalkan keunggulan sekolah dalam bidang akademik maupun co-curriculum. Akhir kata, saya menyuruh pelajar sekalian agar terus mengekalkan keunggulan sekolah kita sama ada dalam bidang akademik maupun co-curriculum. Pada kesempatan ini juga, saya sekali lagi ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada barisan pendidik SMK Bandar Bukit Raja yang tidak jemu-jemu mencurahkan bakti demi kecemerlangan anak didik. Tanpa cucuran keringat dan kasih sayang para guru dalam mendidik saya selama ini, saya pasti tidak dapat meraih kecemerlangan seperti yang saya kecapi pada saat ini. Hanya Tuhan yang mampu membalas segala jasa kalian. Sekian, saya sudahi ucapan saya dengan serangkap pantun. Enaknya makan di tepi anjung, meneguk air tenang rasanya. Budimu tuan rasa nak junjung, ke akhir hayat ku kenang jua. Sekian, terima kasih. Wah, siap dengan pantun sebagai rangkai kata menarik untuk menambat hati pemeriksa. Inilah yang dikatakan penutup ucapan yang terbaik. Banyakkan membaca untuk menambah pengetahuan. Baik kelas, tugasan yang mudah, saya kamu faham. Hanya menulis karangan dan contoh karangan dah ada. Kalau nak menyalin pun tak ada masalah. Jika awak tambah yang lain-lain daripada itu pun terpulang pada awak. Ya, awak boleh, saya akan bagi laluan ini pada awak ya. Macam mana kamu nak tengok, ada, saya akan bagi dalam Telegram. Awak jangan risau. Ya, saya akan kongsikan dalam Telegram kamu. Baik.
kita akan ambil gambar menandakan kamu hadir kelas saya. Saya bagi dalam tempoh dalam kiraan 10 untuk kamu menyediakan muka kamu pada paparan ini. Sedia? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, bersiap sedia. Dia mula. Baik, saya hantar dalam Telegram awak. Sekejap ya. Scan 3 saya dah hantar. Sekarang saya hantar pada scan 4. Baik, saya bagi peluang untuk awak ada 5 minit untuk bertanya. Silakan. Sebelum kita berakhir pada pukul 1.45, kita ada lebih kurang 5 minit lagi. 5-6 minit lagi. Kalau ada masalah sila. Kalau tak jelas, saya ingatkan juga kamu kena baca ya novel Jaket Kulit. Novel. Itu antologi. Novel Lieutenant Adnan Wirabangsa kena baca. Kemudian antologi Jaket Kulit Kijang dari Istanbul. Saya cadang ya, pada hari Jumaat ni saya nak tanya sedikit ya. Saya akan beritahu dalam Telegram apa yang perlu kamu baca tentang Jaket Kulit Kijang. Ada perbincangan kita nanti pada hari Jumaat. Jadi saya beritahu awal ya, sekejap lagi dalam Telegram saya akan hantar apa yang perlu kamu baca. Baik, silakan ada apa-apa nak bertanya tentang karangan tadi? Tak boleh risau ya. Ya, Sabian. Ya, Sabian silakan. Tak ada. Tak ada ya. Saya akan bagi contoh tu ya dalam awak punya Telegram ya. Jadi awak nak menyalin pun tak ada masalah. Saya tak ada masalah jika awak nak meniru karangan, tak ada masalah. Sebab menepati kehendak soalan. Dan ini sesuai dengan diri kamu ya. Yang bakal menduduki SPM tahun 2022. Miliana tak ada. Nabilah Husna. Bila saya sebut, tak ada cikgu. Ya. Tak ada. Miliana pun tak ada. Okay. Muhammad Danis. Ada dah cikgu. Ya, apa dia? Miliana? Tak. Ya. Ada masalah? Tak ada ya. Muhammad Danis? Tak ada cikgu. Tak ada ya. Masya Umairah? Tak ada cikgu. Tak ada ya. Faham apa nak buat ya? Faham. Karangan kamu ialah 350 patah perkataan. Ya, karangan kamu ialah bahagian B. Dia Akila? Tak Ya, ada Akila. cikgu. Tak ada apa masalah. Nur Muhammad Akimi? Tak ada cikgu. Tak ada. Kita ada lagi 5 minit. Sekejap. Ini adalah cerpen yang perlu kamu baca. Ya. Jadi untuk kamu pendarah awal, cerpen Munshi dalam Jaket Kulit Kijang dari Istanbul. Ibu Mel memberikan banyak dalih apabila Mel menyatakan hasratnya untuk pergi ke ibu kota. Dia mengatakan bahawa ilmu yang sedikit tidak akan mampu mengelakkan Mel daripada ledakan perubahan sosial yang boleh merosakkan jati diri Mel
sebagai generasi bermaruah. Mel mengakui kata-kata ibunya kerana ramai anak sebangsanya kini menggadaikan maruah dan harga diri dalam mengejar dunia globalisasi. Agama dan bahasa ialah warisan kita yang masih ada. Jika kedua-duanya hilang, kita tidak lagi menjadi generasi yang bermaruah tetapi bangsa yang dilaknati Allah. Pesanan ibunya itu terpahat di hati dan sanubari Mel. Oleh sebab itulah, hasrat Mel untuk pergi ke ibu kota tertangguh beberapa kali. Ibu Mel mengatakan bahawa kehidupan di kota besar itu sudah tidak lagi mempunyai nilai-nilai tradisinya. Penduduknya yang berbilang kaum, budaya dan bahasa mewujudkan sikap prejudis. Setiap kaum berusaha untuk memperjuangkan kepentingan kaum masing-masing. Mel teringat cerita ibunya tentang peristiwa 13 Mei yang berlaku di ibu kota itu. Peristiwa tersebut tercetus angkara dasar pecah dan perintah oleh pihak penjajah. Akibat persengketaan antara kaum, pertumpahan darah berlaku di negara kita yang baru sahaja merdeka. Rusuhan kaum itu menjadi sejarah hitam buat negara kita kerana telah meragut banyak nyawa. Menurut ibunya lagi, pihak penjajah telah mewujudkan sengketa melalui pengagihan sumber ekonomi yang tidak sekata. Orang Cina yang tinggal di bandar menjadi peniaga dan pengusaha lombong biji timah. Orang Melayu yang mendiami kampung-kampung di pedalaman bekerja sebagai nelayan dan petani. Orang India pula tinggal di ladang dan estet. Tiada sebarang usaha untuk menyatupadukan semua kaum ini. Mel menghayati cerita ibunya tentang kota besar yang pernah menjadi medan pertumpahan darah itu dengan sepenuh hati. Akibat kurang pengetahuan tentang sejarah tanah air dalam kalangan masyarakat dan tiadanya kesepakatan yang wujud antara tiga kaum utama itu, negara kita hampir musnah di persengketaan tersebut. Mel nekat untuk menambahkan ilmu pengetahuan dan pengalaman dengan lebih banyak sebelum berhijrah ke ibu kota. Dia juga perlu meningkatkan ilmu keagamaan agar tidak terjebak dalam kancah yang boleh menjatuhkan maruah dan harga diri dalam usahanya untuk membina kehidupan baru di sana nanti. Ibu Mel kerap berpesan agar Mel memelihara agama Islam dan bahasa Melayu jika ingin disanjung sebagai bangsa yang agung dan bermaruah. Mel yakin ibunya ingin meniup semangat patriotisme dan jati diri dalam dirinya supaya dia berani mempertahankan kepentingan bangsa. Hal ini demikian kerana semangat itu kian luput dalam jiwa generasi muda kini yang lebih bersikap materialistik. Mel memberitahu ibunya bahawa kehidupan kini telah berubah. Zaman menentang penjajah sudah lama berlalu. Zaman kini ialah zaman untuk mengejar harta, pangkat dan kekayaan. Negara ini bukan milik bangsa Melayu sahaja, tetapi dikongsi bersama kaum-kaum lain. Ibu Mel tidak menyenangi pendapatnya. Dia menyatakan bahawa orang yang memahami sejarah silam tidak akan melakukan kesilapan yang sama. Mel menghayati teks sejarah Melayu dan hikayat Hang Tuah itu dengan perasaan bangga. Dia mengagumi kehebatan anak bangsa pada masa itu yang berjiwa kental. Mereka berjaya mengubah negeri yang penuh hutan dan belantara menjadi sebuah pelabuhan perdagangan yang tersohor di mata dunia. Mel tahu bahawa para pejuang yang tulus dan pahlawan yang berani serta pedagang yang jujur menjadi tunjang utama kejayaan dalam menakluki dunia perdagangan dari timur ke barat
berat pada masa itu. Walau bagaimanapun, kegemilangan tersebut tidak bertahan lama setelah pelbagai sikap Baik, saya dah hantar dua YouTube. Satu YouTube tentang karangan tadi dalam Telegram awak. Itu juga yang terbaru tentang cerpen Munshi. Jadi cerpen Munshi ni adalah persediaan awak pada hari Jumaat. Saya akan tanya ya, macam mana kamu membaca, kamu ingat tak ingat, saya akan tanya. Jadi bersiap sedia. Untuk yang hari ini, kamu diminta menulis karangan sahaja. Jadi panduan telah diberi. Jangan lupa ya, bahawa setiap karangan itu mesti kamu lihat pada tema, kata kunci, tema atau tugasan, kata kunci dan format. Itu juga kamu perhatikan ya, setiap perenggan itu ada rangka yang terbina. Jadi saya harap ya, bila kamu menulis karangan, kamu dah siap tulis ya, sinopsis dia punya pendahuluan dia, isi dan penutup. Kemudian barulah kamu tulis karangan. Jadi saya harap panduan yang diberikan itu dapat membantu kamu. Andai kata kamu ada penulisan yang lebih baik daripada itu, saya terima. Baik, jika ada apa-apa soalan terakhir. Cikgu. Ya. Nabila, silakan. Saya nak tanya, hari Jumaat ini kita orang memang tak ada kelas. Cikgu kata ada kelas, cikgu nak tambah ke ataupun ada jadual baru yang kita tak tahu? Ya, itu jadual baru akan diberitahu nanti. Kalau ikut jadual asal, kamu ada satu kelas saja, tapi jadual baru kamu akan ada 2 kelas. Ya, nanti akan dimaklumkan. Ya, 2 kelas kamu akan maklum. Kalau ikut pada perancangan, kamu akan ada kelas Bahasa Melayu 2 kali seminggu. Tapi tak apalah. Ya, kalau andai kata jika kelas itu dibatalkan, kamu teruskan membaca. Baik Nabila Husna, saya harap saya telah menjawab persoalan awak. Terima kasih Cikgu. Ya, sama. Lain? Sabina? Ada soalan? Jika tak ada, kamu boleh keluar pada kelas saya dan tempoh masa 45 minit dari sekarang untuk kamu menyiapkan tugasan karangan tadi. Baik, Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Baik, boleh makan tengah hari. Terima kasih. Terima kasih Cikgu. Sama. Ya.